Hai, dia saya di sini. Fawaz. Hang ni sebenarnya nak jadi ustaz ke nak jadi ahli parlimen? Dalam kehidupan ini pun kita kena ada satu pendirian. Kalau kita nak jadi ustaz, jadi ustaz. Pergi buat usrah, pergi bimbing masyarakat, pergi bimbing umat Islam supaya dia mendapat manfaat dan menjadikan Islam ini satu agama yang lebih hebat. Tetapi kalau hang nak jadi ahli parlimen, buat kerja ahli parlimen. Jangan duk pi usrah dan ceramah sini. Kerja sebagai ahli parlimen ni tuan-tuan, bukan sekadar kerja part time. Ini adalah kerja full time. Okey, dia harus menjaga kawasannya, membawa ekonomi, memberi peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk situ, membangunkan persekitaran yang hebat. Itu kerja ahli parlimen. Dan menolong kerajaan untuk membuat dasar, memberi pandangan, memberi cadangan yang hebat untuk membina Malaysia ini ke negara yang lebih hebat. Tapi apa yang saya nampak lebay-lebay PAS yang selak kain ini, terutamanya Fawaz, dia isteri 2, anak ada 11, dia nampak tak boleh kot nak aku jadi ustaz. Macam mana aku nak tanggung 2 bini dengan anak 11, coming soon 12, 13, 14, 15. Mungkin boleh jadi 20 tuan-tuan. Jadi dia memikirkan apa aku nak buat. Tertiba pada PIU yang ke-15 itu cukup hebat. Jadi dia diangkat tuan-tuan untuk menjadi ahli parlimen. Dan dia memenangi kerusi tersebut. Apa yang saya nampak sekarang ini, ustaz-ustaz selak kain ini, mereka mengambil peluang, mencari peluang untuk mendapat pendapatan yang tetap. Jadi senanglah mereka nak hidup dengan tenang tuan-tuan. Tak payah nak pergi usrah sana, tak payah pergi usrah sini. Boleh kahwin 2, boleh kahwin 3, boleh kahwin 4 tuan-tuan. Jadi ahli parlimen ni dapat gaji. Lepas tu dapat allowance. Lepas tu dapat pencen lepas ni. Ini yang mereka mahu tuan-tuan. Dan walaun yang bodoh ini, yang palui ini, mereka pun satu hal juga tuan-tuan. Mereka rasa bangga mengangkat ustaz-ustaz yang bagi saya tak layak pun tuan-tuan. Si Fawaz ini, dia hanya lulusan bahasa Arab. Nak jadi ustaz, apa dia? Saya ada tengok video dia duduk pergi bagi ceramah pagi tadi, duha lah apalah. Sepatutnya pergi tengok parlimen anda. Bak usrah ni bagi orang lain. Ini yang usrah pun nak jadi. Lepas usrah dapat sampoi lagi. Takkan bagi usrah kosong. Ini yang saya rasa SPR harus membuat satu pendekatan lah untuk PIU yang ke-16 ini. Mesti ada syarat-syarat minimum untuk menjadi ahli parlimen. Dari segi fizikal, mental, kelulusan dia. Dari segi pengalaman dia di dalam bidang korporat. Pengalaman dia di dalam bidang kerajaan. Baru kita boleh lantik orang tu menjadi ahli parlimen tuan-tuan. Memalukan di Indonesia tuan-tuan. Di Singapura nak jadi ahli parlimen, kalau orang tak ada degree yang bersesuaian dengan, tak perlu jadi ahli parlimen tuan-tuan. Saya dah tengok dah lebay-lebay yang selak kain ni tuan-tuan. Di dalam parlimen, mereka tak buat apa pun. Kenapa kita harus menggunakan duit kutipan cukai hasil negara untuk membayar ustaz-ustaz selak kain ini? Bagi saya mereka ni tiada kualiti tuan-tuan. Ada masa pula nak pergi usrah sana, usrah ini. PMX tak ada masa nak pergi usrah. Dia ada banyak buat kerja. Itu sepatutnya kita follow cara kerja Perdana Menteri kita. Dan kalau dah jadi ahli parlimen, hari-hari pergi walk around. Pergi tengok, jumpa masyarakat. Bawa balik pembangunan. Tengok apa yang boleh dibawa balik ke parlimen anda. Tuan-tuan, kita harus stop kan. Harus noktahkan. Ustaz ini yang hendak bergajikan ahli parlimen. Noktahkan mereka tuan-tuan. Saya malu tuan-tuan. Apa level ini? Diangkat menjadi ahli parlimen. Tak tahu apa pun. Saya pernah tengok dia buat perbahasan. Dia di parlimen. No quality tuan-tuan. Baru ni dia bersembang tentang belanjawan. Dia ambil referring to Ibn Khaldun. Belanjawan jibayah. Belanjawan hidayah. Sebenarnya
Bukan belanjawan yang perlu diberi hidayah. Dia yang perlu diberi hidayah, tuan-tuan. Apa kualiti yang dia ada untuk berada di Parlimen Malaysia, tuan-tuan? This is useless. Makan gaji buta, tuan-tuan. Ustaz pun nak jadi, MP pun nak jadi. So, noktahkan mereka, tuan-tuan. SPR kena buat satu keputusan. Nak jadi wakil rakyat ini harus mempunyai pengalaman di dalam bidang kerajaan, di dalam bidang korporat, di dalam bidang bisnes. Pengalaman balik Al-Azhar. Duduk masjid ceramah bagi usrah. Lepas tu, selok nombor 1, selok nombor 2, selok nombor 3, selok nombor 4. So, tenang hidup mereka, tuan-tuan. Gaji dah ada. Apa lagi aku nak? Pergi tunjuk muka kat Parlimen, tunjuk dekat Mak Pusat. Tak ada apa yang dia orang buat, tuan-tuan. So, PRU 16, noktahkan mereka. Walaun paloi ini, ahli Parlimen anda naik Mercedes, anda naik Proton Saga tidak berinsurans, ahli Parlimen anda makan steak, anda makan Maggi. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat.